Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita nak bincang sedikit berkenaan dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi saya cuba ambil tajuk secara khusus, iaitu kehidupan sahabat ni sebagai cerminan ataupun penjelas kepada ajaran Islam itu sendiri. Jadi untuk membicarakan tajuk bahawa sahabat itu sebagai cerminan ataupun sahabat itu sebagai model untuk kita tengok, biar untuk kita memahami ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan kemukakan beberapa ayat Al-Quran. Daripada ayat-ayat yang banyak itu, saya akan cuba kemukakan beberapa ayat dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat sebagai cerminan ataupun kita sebut mana sahabat ini sebagai yang memperjelaskan kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga nak faham Al-Quran itu mesti berkaitan dengan sahabat radhiyallahu anhu. Itu persoalan kita pada malam ini. Yang mana persoalannya akhirnya kita akan terfikir bahawa tanpa sahabat ni kita tak mungkin memahami agama ini. Tak mungkin. Mana kalau kita tidak kaitkan kehidupan kita dengan sahabat, fakta-fakta agama kita tidak kaitkan dengan sahabat, kita tak akan faham. Mana ada sebuah kitab ulama tulis dia tidak bersandarkan kepada sahabat? Tak ada. Tak ada sebuah kitab. Sama ada kitab fiqh, kitab akidah, tafsir, mana-mana kitab. Kalau kitab Islam, kitab yang berkaitan dengan agama Islam, dia mesti tak dapat tidak boleh dipisahkan. Mana mungkin satu-satu hadis itu dikatakan hadis jikalau tidak ada perawi yang tertingginya adalah sahabat? Mana mungkin? Tidak ada. Jadi untuk itu saya cuba untuk berkongsi beberapa ayat Quran. Yang pertama, Allah Ta'ala memperingatkan tentang seksaan dan janji buruk bagi orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyalahi jalan yang dilalui oleh orang-orang yang beriman. Mereka yang dimaksudkan orang-orang yang beriman adalah golongan yang bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mana dalilnya? Misalnya Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan sesiapa yang menentang ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawanya, dan dia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman, kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya, dan pada hari akhirat kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.
Dalam ayat ini ada beberapa perkara yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, terlebih dahulu ayat ini dia panggil ayat yang disebut sebagai janji buruk, tarhib, ayat untuk menggerunkan manusia. Sesiapa menyakiti Rasulullah dan menyakiti orang-orang yang beriman, mana-mana tafsir dia akan sebut yang dimaksudkan orang yang beriman itu adalah sahabat. Siapa dia menentang Rasul dan dia pula mengikut jalan lain, bukan jalan orang-orang yang beriman kepada Rasul, itu jelas sahabat. Orang yang begini keadaan mereka, dua perkara Allah sebut dalam ayat ini. Pertama, Allah akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilih. Mana orang yang menentang Rasul atau menentang orang yang beriman yang mengikuti Rasul, Allah beri kuasa kepada dia. Supaya apa? Kuasa itu untuk apa? Untuk dia dapat menyebarluaskan kesesatannya, untuk dia bertapak kukuh dengan kesesatannya. Bukan kata Allah tarik kuasa, Allah beri kuasa. Mana ayat ni makna kuasa yang ada pada seseorang tidak menentu kebenaran seseorang itu. Kuasa yang ada pada satu kelompok itu bukan menjadi penentu secara mutlak benarnya dia, tidak. Maknanya kita nak ukur seorang itu dia berada di atas jalan kebenaran dengan dia memegang tampuk mereka, dia ada kuasa, maka perkara itu salah, tidak benar. Yang kedua, Allah memperingatkan, menakutkan mereka bahawa mungkin di atas dunia mereka mendapat kedudukan yang baik, tetapi di hari akhirat mereka dihumban ke dalam neraka jahanam. Jadi dalam ayat ini adalah bahawa Allah menjanjikan seksaan yang sangat buruk kepada orang yang menyakiti Rasul dan tidak mengikut, yang kita sebut dalam bahasa mudah sekali sebagai tidak mengikut sunnah sahabat. Tidak mengikut sunnah sahabat. Yang kedua, ini saya sebut secara ringkas ni, sebab ni benda ni banyak, sempat atau tidak tu tengoklah, kita sebut secara ringkas. Yang kedua, Allah menjanjikan janji tentang kebenaran dan kejayaan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Janji apa? Janji akan memperolehi keredaan Allah Ta'ala dan akan mendapat syurga di hari akhirat kelak. Bahkan orang yang mengikuti mereka dengan baik juga akan memperoleh kejayaan yang sama. Mana Allah sebut dalam Quran bahawa sahabat ini memang dia mendapat redha Allah. Dalam penggunaan syariat, redha adalah bahasa syariat, bahasa Quran, bahasa hadis. Dalam pemakaian syariat, bila sebut Allah redha, Rasul redha, itu tanda syurga. Itu kaedah dia. Dalam pemakaian bahasa syariat begitu. Bila sebut Allah redha, walaupun tak sebut syurga, memang itu maksud syurga, maksud mendapat syurga. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan penuh kebaikan, radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah, dan Allah sediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dalam keadaan mereka kekal abadi di dalam syurga itu sampai bila-bila. Itulah kejayaan yang sebesar-besarnya. Dalam ayat ini tegas sebut bahawa Allah sebut Allah redha kepada sahabat. Dalam tafsir Syiah dia sebut ni pada suatu ketika. Ni ayat ni turun sebelum Nabi wafat. Kita kata sahabat kafir selepas Nabi wafat tak bercanggah dengan ayat ni. Dalam tafsir Syiah kita kata ni betul lah, kita pun terima ni. Jadi nak menyelesaikan ni, bila kita kata redha, mana syurga, redha tu satu ketika. Selepas tu memang sahabat murtad. Ni Allah sebut sebelum dia murtad. Kalau kita tanya, tak Allah tak tahu selepas dia murtad, ini dia panggil akidah badak.
Sinilah kita nak guna akidah badaknya. Satu ketika Tuhan tak tahu. Rupanya Tuhan tak tahu sahabat akan murtad. Inilah kegunaan akidah badak itu. Jauh dia pergi akidah badak dalam ajaran Syiah itu. Jadi setiap kebaikan yang Allah sebut tentang sahabat itu satu ketika. Itu satu ketika. Itu maksudnya. Mudah ya kena saya dia. Mudah ya kena saya dia. Tetapi ayat ni hadir-hadirat. Tak ada seorang pun ahli tafsir kata begitu. Tak ada seorang. Beratus-ratus kita tengok kitab tafsir mudah. Kalau ni kitab tafsir ambil ayat ni boleh dia tubik belakang tafsir mana-mana. Boleh cek sosok. Mudah ya. Zamil dah ni. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Dia lupa bahawa wa'adda lahum, Allah sediakan untuk mereka surga-surga. Itu apa maksud? Allah redha kepada mereka dan mereka redha, dan Allah sedia untuk mereka. Maknanya ini berterusan. Allah sediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Khalidina fiha, dalam keadaan kekal abadi dalam syurga. Itulah kejayaan yang besar. Jadi ayat ni bukan untuk menunjuk ke satu ketika, tapi dia menunjuk ke sampai kepada akhir yang kita sebut sebagai husnul khatimah itu. Itu maksud dia ayat ni. Bukan kata mana sebelum Nabi wafat saja, tidak. Yang ketiga, berdasarkan kepada ayat Quran, sahabat adalah golongan yang mesti dijadikan ikutan, kerana mereka adalah golongan yang telah dijanjikan kejayaan yang sebenar, iaitu memperolehi syurga. Jadi golongan ini dikenali sebagai golongan sahabat disebabkan pengorbanan yang begitu besar yang telah diberikan mereka. Dan mereka terbahagi pada dua, iaitu sahabat yang berjuang sebelum pembukaan kota Mekah dan sahabat yang berjuang selepas pembukaan kota Mekah. Dalam ayat Al-Quran ini digambarkan sahabat golongan pertama, yakni yang berjuang sebelum Fath Mekah, mereka memperoleh kedudukan lebih tinggi berbanding golongan kedua, iaitu golongan yang berjuang selepas Fath Mekah. Walau bagaimanapun, kedua-dua sahabat tersebut dikurniakan ganjaran besar, iaitu Al-Husna. Ulama tafsir menafsirkan Al-Husna dalam ayat ini sebagai syurga. Mana ayatnya? Ayat ni sebut berkenaan sahabat. Terang, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat ni sangat jelas kalau kita perhati, sangat jelas sebut. Tidak akan sama dari kalangan kamu orang yang membelanjakan, menginfakkan harta mereka dan berjuang di medan perang sebelum Fath Mekah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat ganjaran yang sangat besar kedudukannya berbanding orang yang berjuang, yang infak harta mereka dan berjuang selepas pembukaan kota Mekah. Namun kedua-dua golongan ini Allah telah menyediakan untuk mereka Al-Husna. Semua ahli tafsir sebut Al-Husna ni makna syurga. Dan Allah Maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ni hadirat Allah sebut beberapa perkara. Kita tidak nak hurafannya, ini cuma nak ambil fakta dia sahaja. Dalam ayat ni Allah sebut sahabat ni dia ada dua pembahagian besar. Pembahagian sahabat, pertama sekali, ada di kalangan sahabat yang berjuang daripada awal, ketika Nabi umur 40 lagi, mula-mula Nabi jadi Nabi sampai kepada Fath Mekah. Itu golongan pertama dalam ayat ni sebut. Dalam golongan pertama, golongan kedua, sahabat yang berjuang selepas Fath Mekah sampai kepada Nabi wafat, dan seterusnya. Tidak terhenti setakat Nabi wafat saja. Tidak sama. Golongan pertama itu lebih. Sebab apa? Sebab dia lebih menghadapi kesusahan, sebab dia lebih menghadapi penderitaan. Jadi ganjaran lebih tak lebih berdasar pada susah, berdasar pada kepayahan.
Golongan kedua kurang sikit, tetapi Allah sebut wa kullu wa'adallahu al-husna, namun masing-masing Allah sediakan syurga. Boleh syurga belaka. Khatib Baghdadi sebut, dia kata ayat ni menunjukkan ini merupakan ayat yang membuktikan semua sahabat itu masuk syurga, kata Khatib Baghdadi. Ni ayat ni. Ayat ni salah satu bukti yang nyata bahawa sahabat radhiyallahu semuanya masuk syurga, ahli syurga lah. Yang keempat, sahabat ini disebut dalam Quran sebagai golongan yang jelas disebut dia mendapat redha Allah. Jelas dalam Quran di hadirat bahawa sahabat Nabi adalah merupakan manusia generasi yang mendapat redha Allah, dan dialah sepatutnya yang mesti dijadikan panduan. Misalnya, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Sesungguhnya Allah redha kepada orang-orang yang beriman ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu wahai Muhammad di bawah naungan pokok yang termaklum, sepohon pokok yang termaklum di kawasan Hudaibiyah. Maka dengan itu ternyata apa yang telah sedia diketahui oleh Allah tentang kebenaran iman dan taat setia yang ada di dalam hati mereka, lalu dia menurunkan semangat tenang tenteram kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datang. Jadi ayat ni Allah sebut beberapa perkara. Yang pertama, Allah sebut Allah redha kepada orang mukmin yang melakukan bai'ah yang dikenali sebagai bai'atul ridwan itu. Bai'atul ridwan itu, kalau mengikut setengah riwayat tu dia kata 4,000 lebih, 1,400 lebih sahabat. Setengah riwayat lah. Maknanya 1,000 lebih sahabat. 1,000 lebih sahabat. Jadi mendapat redha Allah semua. Kena ingat aja, kalau kita baca sejarah, tengok sejarah, sahabat-sahabat Nabi yang melakukan bai'atul ridwan ini, bukan sahabat kecil-kecil ni. Sahabat besar. Sahabat besar. Abu Bakar, Umar masuk takut. Jadi Allah sebut Allah redha kepada mereka. Yang kedua, Allah tahu tentang isi hati mereka. Allah tahu. Allah redha dan Allah kata aku tahu tentang isi hati sahabat. Lagu mana hati sahabat? Yang ketiga, dasar pada ayat ini juga Allah sebut Allah telah menurunkan as-sakinah, ketenangan. Kadang-kadang orang nak dapat ketenangan, duduk ala hutan, duduk ala gua, mengatik tak tobik-tobik. Ada nak ke sakinah, maqam sakinah itu. Ni sahabat tu kan boleh. Tu kan boleh sebuah ayat. Begitu nyata sekali sahabat. Dan Allah membalas mereka dengan kemenangan yang dekat. Ini tentang sahabat. Nak dapat maqam ridha ni bukan senang dah. Kita duduk boleh, tapi tak ada satu pernyataan dalam Quran tentang kita. Sahabat ni ada. Sebab tu ulama kata berdasar pada ayat ni, setengah ulama dia buat istinbat dalam kitab tafsir, dia kata inilah manusia yang sepatutnya kita jadikan ikutan kita. Sebab apa? Dia ditakdilkan oleh Allah. Ini contoh ayat takdilus sahabah. Allah mentakdilkan sahabat. Mana Allah meletakkan sahabat tu di tempat yang sepatutnya. Orang yang dijamin masuk surga, mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, golongan sahabat adalah merupakan golongan pertama yang ditujukan oleh Allah Ta'ala sebagai golongan sebaik-baik umat di dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu wahai umat Muhammad,
Hadirat kuntum, ya. Kuntum, kamu. Khitab itu untuk jamak. Tak ada pun dalam tafsir saya duduk tengoklah. Tak ada. Dalam tafsir semua sebut ini makna sahabat. Semua tafsir tak ada. Tak ada tafsir kata kuntum ni merujuk kepada satu generasi lain. Tak ada. Ini makna sahabat. Yang disebut kamu adalah sebaik-baik umat yang pernah Allah keluarkan untuk manusia. Yang mana dua sifat yang ada pada mereka, suruh buat baik dan larang orang daripada buat benda mungkar. Mereka beriman kepada Allah. Ada seterusnya disebut. Ini jelas bahawa sahabat merupakan golongan pertama yang dikatakan sebaik-baik umat. Cuma dalam tafsir Syiah dia kata khaira a'immah. Dia ubah situ. Kalau dalam kitab tafsir Syiah dia kata sebenarnya ayat ni sebenarnya kuntum khaira a'immatin. Kamu adalah sebaik-baik imam-imam. Yang dikeluarkan ke muka. Disebut gitu. Dalam tafsir dia kata sebenarnya ummah ini sudah ditukar oleh sahabat. Hak asal diturun oleh Jibrilnya a'immah. Dia tahrif. Ini dia panggil tahrif lafaz Quran. Tahrif lafzi. Yang keenam, sahabat merupakan golongan pertama yang Allah maksudkan, yang Allah tujukan, maksud adalah sebuah satu ayat Al-Quran. Yang mana Allah sebut bahawa sahabat ini dia menjadi saksi kepada keimanan manusia seluruh. Menjadi saksi dalam kehidupan kita ni. Nak jadi saksi ni orang lagu mana? Dia tu jadi saksi. Maknanya orang yang diiktiraf benar lah. Bukan saksi pada seorang. Dengar dia ada, dia kata benar, jadi benar. Itu makna saksi. Bila dia kata gini sebenarnya, perkara ni gini sebenarnya, saya bersaksi ini benar, maka diterima, jadi benar benar. Itu maknanya saksi. Misalnya ayat berkenaan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, yakni umat Islam, umat yang adil dan umat pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Apa menjadi saksi sini? Apa maksud syahida, syuhada 'alan nas? Menjadi saksi ini maksudnya perbuatan sahabat itu menjadi bukti kepada kebenaran ajaran Islam. Itu maksud saksi. Itu maksud saksi kepada orang. Dan Rasul juga menjadi saksi ke atas perbuatan kamu. Rasul pun jadi saksi juga. Bukan bermakna sahabat ni sama dengan Rasul, tetapi dari segi pengiktirafan. Sebab itulah kalau kita tengok ulama kata Imam Syafi'i mesti dijadikan sahabat. Dia menjadi sahabat sebagai hujah dalam syariat. Itu makna saksi itu. Itu makna saksi. Kenapa ulama kata kita tidak boleh bercanggah dengan sahabat? Bercanggah dengan sahabat mana bercanggah dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Itu maknanya saksi. Itu makna saksi itu. Jadi kalau dalam bahasa kita nak kata ke dia sebagai satu garis panduan lah, kita kata. Garis panduan. Jangan bercanggah. Nak memahami Quran gini sini hadiah-hadiah kepentingan sahabat. Kalau kita belajar ulum Quran lah ataupun usul tafsir, dalam kitab mana-mana lah, kalau kita ambil kitab itqan lah, kitab paling tinggi lah, kitab itqan fi ulumil Quran. Kalau kita kaji tentang Quran, Quran ni sebab kaitan Quran dengan dia panggil sebab nuzul lah. Apa Quran ni turun ni kerana apa, sebenarnya dia panggil sebab nuzul. Nak tahu sebab nuzul ni hadiah-hadiah, dia kena tahu melalui sahabat rakyat. Sebab Nabi tak rakyat sebab nuzul. Kalau ada pun tak banyak. Tapi umumnya sebab nuzul hak diketahui yang tersebut dalam kitab ini, dia melalui asar sahabat, melalui kenyataan sahabat. Memang itu dia disebut. Dia ada tajuk khusus. Bagaimana kita mengetahui sebab nuzul ayat? Dia ada satu tajuk khusus. Ini dia panggil perkara tauqifi, terhenti di atas maklumat daripada sahabat. Kita tak boleh kiyah. Itu kedudukan sahabat. Mana sahabat itu menjadi bukti, saksi. Dalam ulum Quran, bisa kata dalam bab nuzul, sebab nuzul ayat. Banyak lagi kau lain. Sebab tu kita akan jumpa dalam kitab. Kalau betul lah
begini, kenapa tak ada seorang pun sahabat buat? Ramai-ramai sahabat tak ada seorang pun buat gini. Maknanya sahabat dijadikan syahid. Jadikan syahid, bukti, saksi. Ini kedudukan sahabat hadirat. Tujuan saya sebut perkara ini, hadirat. Tujuan saya sebut perkara ini nak biar kita berasa betapa kurang, betapa tak cukupnya sukatan pendidikan kita. Kerana Ibn Khaldun, saya pernah sebut dah sebelum ini, bahawa Ibn Khaldun dia sebut, dia kata kalau kalangan tabi'i dulu, kata Ibn Khaldun, dia kata pihak kami menjadikan cerita tentang sahabat ini, yang ini mendedahkan sahabat kepada anak-anak kami menganggap ia sepenting mengajar Al-Quran. Sepenting mengajar Al-Quran. Tiba-tiba kita tengok dalam sukatan pelajaran kita sekarang, daripada sama ada daripada sekolah menengah, pada lepas universiti pun tak ada lagi sukatan khusus tentang sahabat. Akhir sekali kita tidak kenal sahabat. Tetapi kalau kita tengok kenal sahabat, kalau ada sukatan di bawah pengaji Islam, itu cita-cita yang tidak benar, nampak jadi buruk sahabat. Sedangkan sahabat ni generasi terbaik disebut dalam Quran, mendapat redha Allah, diberi jaminan ikut dia selamat. Bahkan kalau langgar dia, lawan dia, mendapat murka Allah. Allah cadar neraka Jahannam. Begitu dalam Quran sebut. Orang yang menentang sahabat, tidak ikut jalan sahabat ni, Allah sediakan kepada dia neraka Jahannam. Berat tu. Kedudukan berdasarkan kepada Quran. Tetapi sebab tu hadirat, manakala benda ni kena jadikan satu sukatan khusus. Kalau di masjid tu, maknanya sepatutnya biar ada satu, ini sebagai satu sukatan untuk kuliah maghrib. Ikutlah, kena ada, perlu didedahkan kepada masyarakat sahabat yang sebenarnya, berdasarkan pada hadis-hadis yang sahih. Dia kalau dalam kitab dia panggil manaqib sahabat, itu mesti disebarkan kepada itu, biar tahu sahabat ni lebih. Apa yang dia lebih tu? Kerana dia ni orang yang menjadi pejuang, berada di bawah Nabi, dididik oleh Nabi secara langsung, dan dia tengok wajah Nabi. Ulama kata dalam kitab, tengok wajah Nabi ni kelebihan besar tu. Tengok wajah Nabi, dengar suara Nabi, dia ada kesan. Apa kita dia? Mudah kita nak faham mudah. Kita ambil contoh gini. Seseorang yang dengar suara tu guru dia, atau seorang dengar suara mak dia, ayah dia, atau dengar suara yang sangat baik dah kan, tok guru kita, yang kita kenal, tok guru kita sebagai, kita dengar suara dia, kita rasa lain tak? Dia mari semangat satu macam. Kita dengar suara ayah kita tahu ayah kita seorang yang sangat baik, penyayang. Lagu mana perasaan kita? Maknanya kita dengar suara orang baik, suara orang pejuang Islam. Seperti kita misalnya, kita dengar suara pejuang Islam, dia kecek misalnya, kita tahu dia tu pejuang Islam daripada remaja lagi misalnya. Dengar suara dia, lagu mana kesan? Dia ada kesan, bukan tak ada kesan. Sebab tu ulama kata kelebihan yang tidak ada, kekurangan kita, kelebihan yang ada pada sahabat dan kekurangan kita ke dia, tengok sahabat, itu kelebihan. Itu kelebihan khusus. Bukan bermakna kita ni tidak ada kelebihan. Kelebihan kita ni tak tengok sahabat pun tetap juga dengan agama. Itu kelebihan juga. Tapi kelebihan dari sudut lain. Semua itu dianggap sebagai kelebihan. Ni umat Islam yang selepas Nabi ni yang berjuang, siapa syahid, ramai mana syahid selepas zaman Nabi, zaman kita ni ramai yang syahid mempertahankan agama, tak tengok pun Nabi, tetapi yakin dengan Quran, yakin dengan hadis, maka dia mati syahid. Itu kelebihan juga. Tapi kok mana melihat sahabat, melihat Nabi ni satu kelebihan, tidak dinafikan itu. Dan sahabat ni lebih tak lebih, dia Quran sebut dan Nabi SAW sebut. Kita ni kalau lebih setengah mana pun tak ada Allah tuju dalam Quran kita ni, tak ada hadirat. Rasulullah ayat. Cuma baik kita ni, bila kita bertakwa, kita ikut Nabi, ikut sahabat, jadi baik. Bahkan dalam Quran pada sebut orang yang ikut jejak langkah sahabat ni, memang dia akan jadi baik juga. Tapi ikut tu ikut dengan ihsan, dengan penuh taat. Ulama kata ihsan itu dengan cara yang taat, dengan cara yang betul. Ulama sebut maksud wattaba'uhum bi ihsan, ikut mereka dengan ihsan, maknanya ikut dengan taat dan betul, bukan taat dengan cara yang tidak betul. Itu maksudnya. Yang ketujuh,
Sahabat ini sebagai Allah sebut misalnya ayatnya, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Maka jika mereka, yakni umat kemudian, fa in amanu, jikalau mereka beriman. Siapa dia mereka tu? Umat kemudian, umat selepas Nabi. Kepada apa yang telah sahabat beriman. Kalaulah umat selepas Nabi ini beriman kepada apa yang sahabat beriman dan seperti sahabat beriman, maka mereka itu jelas, kalau kita kata terang, mereka itu dapat petunjuk. Kalau dia beriman semua sahabat, menerima iman seperti sahabat terima, memahami keimanan seperti sahabat, makna sahabat menjadi ukuran iman yang sempurna, iman yang lengkap berdasar pada ayat ini. Kalau gitu mereka ikut metodologi sahabat dalam beriman, faqad ihtadaw, sebenarnya mereka telah mendapat hidayah daripada Allah. Wa in tawallaw, Allah sebut, dan jikalau mereka berpaling, tidak ikut sunnah sahabat, tidak ikut metodologi sahabat, fa innama hum fi shiqaq, maka mereka sebenarnya berada di atas jalan kebengkok, jalan yang tidak benar. Shiqaq ni makna jalan tidak, jalan mustaqim, lawan pada mustaqim, shiqaq. Orang yang tidak serupa dengan metod sahabat, maka dia berada di atas shiqaq, jalan yang menyeleweng. Maknanya dalam ayat ni dalam ayat ni, selain daripada Quran, selain daripada hadis Nabi, jalan sahabat juga menjadi neraca untuk kita nilai benar atau tidak. Sebab tu hadirat, kita kena ajar cakap, ada ke sahabat buat lagi ni? Dia kena ada, kita kecek lagu tu dalam hidup. Sebab sahabat ni sebut dalam Quran. Dah kalau betul kita buat apa sahabat tak buat? Itu sebenarnya kita bercakap benar, itu benar berdasar pada Quran, benar pada metod yang telah disebut oleh ulama. Mana kalau ikut seperti metodologi sahabat, ikut cara sahabat beriman, faqad ihtadaw wa in tawallaw, kalau tidak ikut lagu tu, ikut cara lain, fa innama hum fi shiqaq, mereka itu sebenarnya berada di atas penyelewengan. Yang ke-8, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda 'alal kuffar. Ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra' liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat minhum maghfirah wa ajran 'azim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah rasul Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam, dan sebaliknya mereka bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri. Engkau melihat mereka tetap beribadat, rukuk dan sujud dengan mengharapkan limpah kurnia, yakni pahala dari Tuhan mereka, serta mengharapkan keredaannya. Tanda yang menunjukkan mereka sebagai orang-orang soleh terdapat pada wajah-wajah mereka, dari kesan sujud mereka, lambang keikhlasan mereka. Demikianlah sifat mereka yang tersebut di dalam kitab Taurat, dan sifat mereka tersebut juga dalam kitab Injil. Bahawa mana dalam kitab Taurat, kitab Injil ada sebut tentang orang yang berjual bersama Nabi. Ada disebut kitab Taurat, kitab Injil sebut tentang ni Muhammad, ni pengikut dia gini, ciri-ciri dia disebut dalam kitab Taurat dan Injil. Misalnya ayat Quran disebut begini, yang tersebut dalam Taurat dan Injil tentang sahabat. Mereka itu bagaikan tanaman yang mengeluarkan anak dan tunas, lalu anak dan tunas itu menyuburkannya sehingga ia menjadi kuat, lalu ia tegak berdiri di atas pangkal batangnya dengan keadaan yang mengagumkan orang-orang yang menanam.
Jadi pekebun panen pokok tengok, oi segar molek kita. Itulah ibarat sahabat. Siapa dia panen itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi. Jadi Nabi berjaya membentuk generasi sahabat. Sebab tu Nabi puji. Nabi kagum dengan sahabat dia. Nabi kagum dengan sahabat dia. Nabi puji sahabat. Allah menjadikan sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya berkembang biak serta gagah perkasa. Kerana dia hendak tujuan apa Allah buat gitu? Tujuan apa Allah memperkukuh ke sahabat? Sahabat ni ada pergi perang dengan baju saya miskinnya. Dengan baju saya pergi perang sahabat. Tak ada pakai saya baju tu pergi perang. Waktu yang jadi orang kafir nak marah, nampak susah. Tapi kalau Allah ke perang fi sabilillah, nyacang. Kalau masuk Kelantan gitu. Ni tujuan apa Allah buat gitu? Nampak gagah sahabat. Apa tujuan? Tujuan Allah sebut terang. Tujuan dia dengan tujuan bermaksud supaya orang-orang kafir merana, menderita melihat sahabat dengan perasaan marah dan hasad dengki dengan kembang biaknya umat Islam itu. Dan selain itu Allah telah menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari mereka keampunan dan pahala yang sangat besar. Dalam ayat ni hadirat terang sebut Allah buat sahabat tu generasi terbaik, kukuh, hebat, jual, terkenal, dikagumi oleh dunia. Tujuan nak suruh puak-puak kafir rasa benci, rasa marah, menderita. Puak-puak kafir ni menderita melihat sahabat. Siapa yang menderita bila kita sebut nama sahabat? Siapa yang menderita? Yang tak menyerah tidur bila kita sebut Abu Bakar baik, Abu Bakar dia rasa sakit hati. Siapa dia? Ni jelas dalam Quran. Cuba tengok tafsir. Puak-puak mana? Sebab tu ulama kita kata ni puak sebenarnya sahabat ni hadirat. Sahabat kalau kita tengok dalam syarah-syarah ulama, memang dia sampai ke hari ni ternyata mukjizat ni. Sahabat sampai hari ni orang kafir nak mahu. Bukan kerana dia jahat, kerana dia baik pelajar. Ya. Kerana dia berjaya mengembangkan Islam. Memang Allah sengaja buat nak suruh orang kafir mahu. Daripada ayat ni jelas bahawa orang yang benci para sahabat, dia tidak Islam. Kalau orang Islam dia sayang sahabat. Jelas dasar pada ayat ni. Sebab tu kita hati-hati kena pegang ayat Quran, faham molek ayat Quran, hadis Nabi, kena faham molek. Kalau orang mahu kaya kita tak boleh kata dia kafir. Takut ayah kita ada tak kena. Tapi kalau sahabat tidak lagu tu. Sebab dia sebut dalam Quran, sebut dalam hadis. Jelas dia. Sebab tu guru saya masa ngaji dia kata terang sangat ayat ni sebenarnya. Jelas ayat ni. Liyaghiza bi mana sebut terang. Liyaghiza bihim ghaza bi dalam bahasa Arab. Untuk buat jadi. Tu makna ghaza bi dalam bahasa Arab. Mutaaddi dengan harah jabba itu dengan maksud untuk menjadikan tu menjadikan orang kafir marah. Kalau ghaza saja makna marah, maksud ba menjadikan marah, buat supaya demo tu marah. Itu dia panggil khasiat kehadiran harah ja pada ghaza ini. Dia panggil khasiat harah ja. Dia ada tu. Dalam bahasa Arab dia ada dia. Dia pengaruh harah ja tu, dia ada kesan dia. Sebab ghaza tu marah dah. Marah saja. Tapi orang ni tak. Memang kita buat tujuan Allah gitu. Nak suruh marah. Itu makna ghazabi. Yang ke-9. Ini hadis Nabi. Ini hadis Nabi. Nabi SAW mengingatkan bahawa golongan yang selamat dari api neraka hanya golongan yang berada di atas landasan yang dilalui oleh baginda dan sahabat-sahabat baginda. Nabi sebut dalam hadis, orang yang selamat daripada api neraka Allah adalah orang yang ikut sunnah dia dan sunnah sahabat dia. Misalnya riwayat daripada Abdullah bin Amr an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwa an-na'l bin na' hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniyah lakana fi ummati man yasna'u dhalika wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 millah
وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي. Dari Abdullah bin Amr katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti Nabi guna ayat ada kalimah adat taukid. Pasti akan berlaku kepada umatku sama seperti yang berlaku kepada Bani Israel. Jadi berlaku tu sama setara mana? Nabi tamthilkan sama. Yang berlaku kepada umatku sama seperti yang berlaku pada Bani Israel. Samanya seperti sama kasut tu serupa, kasut kiri dengan kanan. Kita beli kasut ke serupa bukan? Hak kiri kanan tu serupa. Cuma bezanya hak ni hak kanan, hak ni hak kiri, tapi dia serupa tu. Kalau selipak India lagi serupa. Memang dia tak ada kiri kanan. Sungguh-sungguh sepak tu dia serupa. Dia duduk tengah tali tu. Boleh pakai kita tak tukar, kata tu tak tukar. Tu lagi serupa. Dia bukan buh celah jari, dia buh celah ni. Ada jenis gitu. Tu lagi parok serupanya. Serupanya dengan Israel ni serupa kasut tu. Antara kiri dengan kanan tu kata Nabi. Sehingga nak ayatnya serupanya dengan Bani Israel. Jika ada di kalangan mereka, yakni Bani Israel, yang menyetubuhi ibunya secara terbuka, pasti akan ada pada umatku yang melakukan demikian. Sehingga kalau Bani Israel itu dia setubuh mak dia secara terang-terangan alaniah, akan ada juga umat aku buat begitu. Nak ayatnya dia ikut sungguh. Cuba tengok, cuba kaji balik hadis-hadis lagi. Cuba tengok. Sesungguhnya Bani Israel berpecah pada 72 agama, pecahan milah agama. Atas nama akidah, pecahnya atas nama akidah. Bila sebut milah ni malah pecahnya atas nama akidah, bukan atas nama fiqh. Kena ingat aku. Wa inna Bani Israel tafarraqat ala 72 millah. Sebab tu ulama kita guna firqah. Sebab dia berkait dengan akidah, millah. Berpecah ni dari sudut millah, kepercayaan, akidah. Umatku berpecah pada, kalau Bani Israel 72 tapi umat aku 73 lah dia kata. Umat aku berpecah pada 73. Semuanya terhumban ke dalam neraka kecuali satu millah saja. Satu golongan sahaja. Sahabat bertanya, satu golongan itu siapa wahai Rasulullah? Nabi jawab, ma ana alaihi wa ashabi, iaitu sunnahku dan sunnah sahabatku. Orang yang mengikut secara hidup aku dan cara sahabat aku. Hadis ni ma ana alaihi wa ashabi, selain dari, kalau kita terjemah biasa, ma ana alaihi, ajaran aku dan ajaran sahabat aku, ataupun kita terjemah ma ana alaihi, sunnah aku, cara hidup aku dan cara hidup sahabat aku. Itu terjemah. Makna yang tersiratnya apa? Nabi berdasar pada hadis Nabi kata ma ana alaihi wa ashabi, mana sahabat aku ni serupa dengan cara hidup aku. Memang serupa. Itu antara istimbat yang disebut. Sehingga Nabi jamin bahawa ikut sahabat dia ni serupa ikut sunnah dia ada. Nabi jamin. Makna jaminnya bahawa sahabat dia tidak akan menyeleweng, khususnya dalam bab akidah ni. Kalau ada beza-beza bab fiqh sikit sebanyak, itu perkara biasa. Bab fiqh tak ada masalah. Kalau ada beza, memang ada beza pun. Antara sahabat-sahabat dalam bab fiqh memang ada beza. Tak ada masalah tu. Tapi ini atas nama milah, atas nama kepercayaan agama. Jadi jelas hadirat bahawa pertama, ini istimbat secara umum, bahawa umat Nabi, kalau kita panggil umat Nabi, sama ada zaman kita ke zaman mana ke, dia ada akan berlaku kesesatan sehingga dia kembali pada zaman seperti Bani Israel. Dalam hadis lain Nabi ada sebut umat aku ni sampai sesat dalam bab akidah sehingga ada umat aku ni dia jadi sembah berhala seperti asal orang kafir Quraisy sembah berhala. Ada. Dia boleh sampai situ sesat. Bukan sesat sikit-sikit dah. Tujuan apa tu hadis tu? Nak supaya kita beringat. Benda-benda kecil ni hak kita berkait dengan akidah ni jangan biar. Ya, benda-benda kecil jangan kita biar. Tak leh. Kalau bab hak boleh menjurus kepada sesat, menjurus pada rasa akidah, menjurus orang panggil bid'ah dalam bab akidah ni, dia tak boleh biar sikit apa. Sikit nampak naik sikit kena racah lalu.
Biar mampu. Tak boleh. Sebab dia bertulah surga. Sesak setengah makna manusia ni bila dia jadi benda tu akidah dia tak betul pun dia sanggup mati kerana tu. Jangan kita main. Cuba aja sesak di kampung kita lah. Tak ada tok guru dia tu tak ada gamuk kita tengok. Dengan tak mengaji, duk belagai tapi dia yakin dia sanggup ikut dia ada lawyer kan. Peguam, orang besar kan. Dia sanggup minum air basuh kaki tok guru dia. Padahal kita tulis tak ada gamuk. Tengok tu apa? Atas rasa kepercayaan. Bukan atas rasa kekoh tu. Orang sanggup sembah lembu. Kalau guna akal dia tak sembah lembu. Bapa sembah lembu? Dia guna akidah. Atas nama kepercayaan. Hindu kuno. Bukan Hindu lani. Hindu lani dia buat dah tu. Hindu asal dulu. Dalam kitab-kitab disebut, bila suami meninggal, isteri juga dia kena turut mati bersama suami dia. Diterima satu ketika dalam ajaran Hindu. Sehingga dia ada satu tempat di India ni, mengikut guru saya lah, masa saya mengaji bab firak ni, saya pun tak jumpa dalam kitab, cuma dia sebut payah muka tidak bahasa Arab kitab. Bila suami itu mati, isteri ni mesti dia dihumban ke dalam gaun. Cara humban tu dia letak dalam satu bekah besar muat untuk seorang. Dia ikat tali, dia orang kata dia cuk lah, supaya kita cuk boleh tahu bahasa Arab sebut tu lah. Dia hantar ke bawah guna tali sampai kepada bawah di kawasan gaung, tinggal situ, mati situ. Dia letaklah makan dia untuk sekadar seminggu, lepas tu habis makan mati. Dia kena dibaham harimau dan sebagainya macam-macam, tapi mati lah. Manusia boleh terima tanpa nama kepercayaan. Sebelum Islam berjaya menaklukki Mesir di zaman Sayyidina Umar, bila Sayyidina Umar hantar gubernur dia Amr bin al-As disebut, ada satu kepercayaan bukan bekoh, kepercayaan bahawa sungai ni dia ada dewa dia. Ada dewa dia. Setiap tahun mesti dijamu dewa dia. Dengan cara mana? Dengan cara dihumban seorang perempuan anak dara yang paling cantik di bumi Mesir. Dia tahu dia lepas subuh dia kena humbankan perempuan anak dara sunti yang paling cantik. Itu satu kepercayaan. Daripada zaman dilakukan upacara zalim itu. Apa boleh buat kita tidak? Guna akal ke guna kepercayaan? Dia guna kepercayaan, guna akidah, kepercayaan pada dewa dan sebagainya. Tertutup akal yang bijak, tertutup. Sebab tu benda-benda ini bahaya. Bila naik atas nama akidah, menganggap kita ahli sunnah ni lebih najis daripada anjing dan babi, itu akidah tu kepercayaan, bukan fiqh tu. Mana boleh fiqh lagu tu? Itu akidah tu. Semua ulama kata akidah. Menganggap kita ni lebih kafir daripada iblis, itu akidah. Kesal ajaran lagu ni jadi lagu mana? Itulah sebuah syariat, itu contohnya. Itu kesal dia. Itu kesal akidah. Kita ni kenapa orang kafir selamat berada dalam negara umat Islam? Sebab akidah kita, ajaran kita, Nabi ajar, sesiapa yang menyakiti zimmiyan faqad adhani wa man adhani faqad adallah. Siapa yang menyakiti orang kafir zimmi seperti menyakiti aku. Sesiapa yang menyakiti aku seperti menyakiti Allah. Itu ajaran Islam. Tapi ajaran sesak ni, ajaran yang tidak Islam ni, dia menganggap umat Islam seperti kita ni lebih najis daripada anjing dan babi. Kesal dia. Dia ada sebuah buku hadiah Khiyanatus Syiah. Dia bahas tu hadis Syiah tu. Dia bahas kepercayaan Syiah yang menganggap ahli sunnah ni, nasibi ni lebih kufur, lebih kafir daripada iblis. Harta ahli sunnah ni halal diambil. Bunuh ahli sunnah ni boleh, bahkan naik darjah dalam agama. Ulama bahas tu dalam kitab, sebuah kitab kesal ajaran lagu ni. Dia sebut dah tu. Jadi bagi kita yang tahu, kita tengok, memang kita bimbang Syiah ni bahaya lah dia. Tanya dia tidak ramah tak apa. Ada serupa yang tanya tidak ramah, memang berapa-berapa pun semua api. Bukan dia seka tu tak. Cuba dia ramah lah tahu. Yang kekoh kita boleh mati kita tu memang. Serupa ya. Di syariah ada sebab kena beringat. Kita kena tahu apa. Dia kesal akidah. Akidah ni, sebab tu akidah ni sebenarnya yang membentuk cara hidup manusia. Akidah yang membentuk mana tanggapan manusia. Akidah lah sebenarnya. Dah kalau akidah dah begitu sekali jelek, huduh akidah,
Cuba fikir kesan kepada orang yang meyakini akidah sedemikian. Jadi panjang lagi ini yang ke-10. Saya ambil yang terakhir. Perkara yang ke-10. Nabi pernah memerintahkan, mengarahkan supaya mengikut sunnahnya dan sunnah Khulafaur Rasyidun yang terdiri dari kalangan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bila berlaku perselisihan di kalangan umat, pernah Nabi sebut dalam hadis. Ini hadis yang cukup terkenal. Bila berlaku perselisihan dalam agama, Nabi suruh rujuk pada sunnah dia dan sunnah sahabat dia, Khulafaur Rasyidun. Misalnya, ini hadis yang sangat popular. Syekh kata hadis ini tak sahih. An Irbad bin Sariyah qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr thumma aqbala alaina fawa'azana maw'izatan balighatan zarafat laha al-a'yun wa wajilat minha al-qulub qulna aw qalu ya Rasulullah ka'anna hadhihi maw'izatu muwaddi' fa'awsina qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in kana 'abdan habasyian fa innahu man ya'ish minkum yara ba'd ikhtilafa katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah. Daripada Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimamkan kami sembahyang subuh pada suatu hari. Kemudian baginda menghadap ke arah kami lalu memberikan nasihat yang begitu mendalam kepada kami, di mana mengalir air-air mata dan gemetar hati-hati kerana mendengar wasiat Nabi itu. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, nasihat apakah ini? Adakah ini nasihat yang terakhir? Kalau begitu, tinggalkanlah wasiat kepada kami. Kalau ini wasiat terakhir, sampaikanlah, berikanlah wasiat kepada kami. Lalu Nabi SAW menjawab, aku berwasiat kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah. Dengar dan patuhlah kepada pemerintah, walaupun yang memerintah itu seorang hamba Habsyi. Kerana sesiapa yang hidup dari kalangan kamu, beliau akan melihat banyak perselisihan akan berlaku sejurus selepas peninggalanku. Maka pada ketika itu, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang terpimpin. Berpeganglah dengannya dan gigitlah dengan geraham-geraham kamu. Hendaklah kamu menjauhi perkara-perkara baru dalam agama, kerana setiap perkara baru adalah bid'ah dan sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Jadi hadis ni dia panggil hadis Irbad bin Sariyah, lebih terkenal dengan hadis Irbad bin Sariyah. Tak apalah kita nak ambil dalam konteks sahabat ni, hadis-hadirat jelas sangat disebut sini. Nabi katakan maknanya berlaku perselisihan, berlaku salah faham dalam agama, berlaku kelang kabut dalam memahami agama. Celaru kita kata benda tu memang akan berlaku, tak dinafikan. Cuma kalau nak selamat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib pegang sunnah aku dan sunnah sahabat aku, jangan tinggal. Kena pegang sunnah sahabat. Bahkan Nabi kata tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang betul-betul, kekeh dengan gigi geraham, gigit dengan gigi geraham. Sebab gigit dengan gigi depan sana ayah dia mudah cabut, mahal dengan gigi tangan dengan geraham dia kemah tu. Pegang sungguh-sungguh, jangan lepas. Tu. Jadi jelas dari hadis ni bahawa Nabi kedudukan sahabat tu. Kedudukan sahabat. Kita kena faham sebab orang kafir pun faham. Kita kena faham hadis-hadis ni. Sebab musuh-musuh Islam pun faham. Sebab tu dia serang sahabat habis-habisan. Sebab dia faham ini kunci Islam. Duduk sini sebenarnya benteng Islam, duduk di sahabat. Kalau untuk sahabat, orang hilang hormat pada sahabat, benci pada sahabat, tidak rasa hebat sahabat, maka dia tak ada kekuatan iman, dia tak ada. Dia mudah terkena pelbagai penyakit akidah. Ini mengikut ulama. Memanglah.
Sebab cuba berhati mana, orang yang tak ada ni perisai cinta ke sahabat. Kalau profesor pun kena penyakit akidah. Tak ada ni, tak ada perisai ni. So kau orang kampung. Sebab tu kita tengok penyakit akidah ni bukan kena orang kampung saja. Profesor pun kena. Kenapa? Sebab tidak ada ketahanan. Ni ketahanan. Sebab sahabat ni dia ketahanan. Tak ada orang ni kena penyakit. Sebab tu setengah ulama kata orang yang langsung kosong maklumat tentang sahabat. Kalau dia benci pula bersahabat, rasa tak apa, mudah kena penyakit. Kena beringat tu. Kena beringat tu. Jadi sebab dia ada 19 semua ni, jadi rasa tak dan insya-Allah kita akan bincang semula perkara yang ke-11. Ini mana kita kumpul ni maknanya berdasar pada ayat-ayat Quran. Rasa setakat itulah, mudah-mudahan apa yang saya sebut itu boleh menjadi perhatian kita lah. Kita cuba ambil tahulah tentang sahabat Nabi ni. Dan kena peganglah kaedah bila kita baca sahabat Nabi ni, kita kena ada kaedah dia. Antara kaedah ni mana setiap data, setiap cerita yang menyebutkan tentang keburukan sahabat, ada sebut tentang keburukan sahabat buat salah, tiba-tiba tidak ada disebut dalam riwayat itu bahawa sahabat diampunkan, bahawa sahabat telah diberi keampunan oleh Allah. Kalau dalam bentuk nas, dalam bentuk riwayat hadis Nabi, kalau semata-mata sebut sahabat ni jahat, sahabat ada buat salah gitu saja, itu contoh hadis palsu. Itu kaedah. Kenapa hal tu? Sebab apa ulama boleh kata gitu? Sebab memang dia tengok sahabat. Kalau hadis sahih, ada hadis sahih yang menyebutkan sahabat buat dosa, ada, tapi mesti disebutkan dengan diampunkan dosa, sahabat bertaubat, mesti ada sebut. Sehingga ulama boleh buat kaedah. Kalau sebut keburukan sahabat, hadis Nabi misalnya, sebut sahabat ni jahat gini-gini, buruk, perangai gini, gitu saja, cek tu boleh tahulah hadis palsu. Siapa begitu sekali ulama kita kaji setiap data. Siapa begitu sekali. Jadi insya-Allah kalau ada ruang kita boleh bincang semula. Banyak lagi perkara lain. Aku nak ambil soal lagi hadiahnya. Aku nak ambil soal lagi. Sebab kalau butis kat tu dia tak cukup tu. Sebab dia selepas ni, bahagian kedua ni, pandangan ulama Islam kita keburukan sahabat. Pada tadi kita tengok Quran hadis. Lepas tu kita tengok pandangan ulama pula dalam kitab. Tu panjang. Saya nak ambil soal lagi. Kita ambil sikit lagi. Sebab kita lepas ni pun lama, sebulan setengah kita cuti. Sebulan setengah. Mungkin kuliah lepas maghrib ni, kuliah pada hari Jumaat ini akan diganti oleh orang lain. Mungkin kita rehat sebulan setengah. Jadi kita ambil lagi saya nak ambil. Ni hadis ni jelas. Saat kita perlu faham. Yang terakhir, walaupun ada lagi lain, cuma saya pilih hak terang. An Abdullah bin Mughaffal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah fi ashabi, Allah fi ashabi, la tattakhiduhum gharadan ba'di, faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum, wa man abghadahum fabibughdi abghadahum, wa man adahum faqad adani, wa man adani faqad ada Allah, wa man ada Allah yushiku an ya'khudha. Daripada Abdullah bin Mughaffal katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah. Hadis-hadis tak kena faham. Kalau satu-satu nas bermula dengan ittaqullah, memang isi depan dia tu sangat perlu diambil perhatian, kata ulama. Sama ada ayat Quran atau hadis Nabi kau kalau bermula dengan ittaqullah, tu memang. Mana kenyataan selepas itu dia tersangat penting. Kena ambil perhatian. Bertakwalah kamu kepada Allah berkenaan sahabat-sahabat. Maknanya Nabi memperingatkan kita kepada sahabat dengan ittaqullah. Cuba fikir, berat tak berat kisah sahabat. Beberapa kali Nabi sebut, bertakwalah kamu kepada Allah berkenaan sahabat-sahabatku. Janganlah kamu menjadikan mereka sebagai sasaran benci kamu. Melepaskan perasaan benci. Apa ni dia kata, kata-kata kesat kepada sahabat. Sesiapa yang kasih kepada sahabat, kepada mereka, yang sahabat, maka itu semua adalah lantaran kasihkan aku. Berlaku saya bersahabat kerana hasil daripada saya kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang membenci para sahabat, maka itu merupakan natijah daripada mereka benci kepada aku.
Sesiapa yang menyakiti sahabat, sesiapa yang menyakiti mereka, bermakna dia telah menyakitiku. Sesiapa yang menyakitiku, bermakna dia telah menyakiti Allah. Dan sesiapa yang menyakiti Allah, Allah pasti akan mengazabnya dengan sepedih-pedih. Mana jelas dalam hadis ni Allah sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa sahabat ni, dalam bab sahabat ni kita kena ada sifat ittaqullah. Sebab itulah hadirat, kalau kita tengok huraya-huraya ulama dalam bab ni cermat tentang sahabat ni, yang cermat ni sahabat ni kena cermat. Kalau ada nampak sahabat tak molek, kita duduk dia, apa takut tersalah. Sebab fakta yang ada dalam kitab bukan semuanya betul. Kita ni tidak kaji. Orang yang kaji pun masih buntu lagi. Sah kita tak kaji. Sedangkan dalam Quran, dalam hadis semua molek. Jadi kita duduk dia, jangan cepat-cepat. Orang kita ni berani luar biasa orang kita ni kadang-kadang. Ini tidak sabit dengan Syiah. Orang Islam kita ahli sunnah kadang-kadang bila baca saya jelas dia akan berdasarkan fakta bahawa Muawiyah ni salah, Sayyidina Ali ni berada di atas kebenaran. Berani. Ada. Dia berani sehingga dia putus bahawa Muawiyah ni bohong. Sayyidina Ali ni berada di atas ala sabilil haq. Siapa begitu dia sebut. Berani. Ya, dia berani ketemu tu berani. Berani berani semata-mata baca kitab berani ketemu. Sebab tu ulama, sebab tu kalau kita tengok ulama, kalau bab sahabat ni dia beringat. Bab takut kan betul. Nabi sebut dah Allah takdir dia Allah tu kalau kita mengaji wasat takdir ittaqullah fi ashabi, itu takdir dia. Allah tu sebut Allah tu dia ada takdir dia. Ittaqullaha fi ashabi. Bertakwalah pada Allah, berkenaan sahabat aku, kena beringat. Situlah tempat yang sepatutnya kita cermat, kena cermat situ. Ini peringatan Rasulullah kepada kita semua. Saya setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.